Sekali ni ya saya bagi Shah Alam. Kita bersidang lama ya, yang Datuk Speaker takkanlah bagi sekali je. Saya tertarik dengan ucapan Yang Berhormat Pasir Mas berhubung dengan kes arwah Adib ya. Dan bagaimana kita sememangnya perlu melakukan siasatan secara terperinci untuk menentukan bahawa keadilan itu tertegak bagi beliau dan keluarga beliau ya. Itu memang satu peristiwa yang amat menyayat hati dan kami cukup terkilan dengan isu itu dijadikan satu isu perkauman yang heboh di sosial media tanpa adanya apa-apa fakta sehingga menimbulkan kebencian terhadap kerajaan Pakatan Harapan yang sedang berusaha sedaya upaya untuk mencari fakta dan bertindak adil dalam kes ini ya. Dan kita melihat bahawa sekarang ini selepas berubah kerajaan yang mana di antara fakta-fakta menuntut supaya kerajaan Pakatan Harapan ini dijatuhkan ialah kerana Pakatan Harapan tidak memberi keadilan kepada arwah Adib, perkauman dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang ni saya mendengar Yang Berhormat Pasir Mas bercakap dengan tenang, bercakap dengan baik, mintalah kita bertindak dengan adil, siasat betul-betul. Alhamdulillah lah. Ya, tak ada datang berapi-api ni, apa ni ya? Tuntut keadilan untuk Adib ya. Bunuh mereka apa ni? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Dah waras setelah gila seketika. Apa pandangan Pak Mas? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Shah Alam. Saya semasa berada di pembangkang pun beginilah saya bercakapnya. Saya rasanya berubahnya Shah Alam. Dulu Shah Alam berada di pihak kerajaan sebagai menteri, Shah Alam di pembangkang lain pula nada cara percakapannya. Jadi saya sokong Pasir Mas. Biar siasat dengan adil. Saya sokong, tak pernah saya menggunakan perkauman. Itu di antara sebab saya tinggalkan PAS. Ya Datuk Speaker ya. Kerana PAS pun dah bawa nada perkauman Melayu Islam dan sebagainya yang tidak selari dengan apa yang telah diperjuangkan oleh Allahyarham Tok Guru Ni Aziz ya. Inilah kita harap bahawa PAS boleh menjadi waras walaupun kembali sebagai pembangkang satu ketika kelak. Terima kasih. Muhammad Pasir Mas. terima kasih, cukup Jurutung. Saya nak jawab. Saya tanya satu saja. Satu saja. Kenapa tidak dalam ucapan kita beri perhatian kepada isu Allahyarham Adib dan tunggu sehingga saya bangkitkan perkara itu? Walhal dulu masa menjadi pembangkang. Menteri dah jawab dah. Walhal Menteri dulu dah masa buat jadi statement pembangkang, sentiasa PAS memainkan isu ini, mengapi-apikan sentimen supaya rakyat benci terhadap Pakatan Harapan. Kenapa tak bangkitkan isu tentang Allahyarham Adib, perkara yang menimpa keluarga beliau dan beliau masa ucapan? Kenapa tidak? Bukankah PAS benar-benar ingin tahu apakah yang berlaku kepada beliau ataupun cuma memainkan isu ini hanya untuk membangkitkan kemarahan rakyat terhadap Pakatan Harapan? Jurutung, terima kasih Jurutung. Jurutung hanya boleh bangkitkan, saya tak bangkit dalam ucapan ketika selesai ucapan saya. Selagi belum selesai ucapan saya, premis Jurutung saya tak bangkitkan dalam ucapan tak terpakai. Kerana saya sudah ada dalam poin saya untuk bangkitkan dalam ucapan saya. Saya kira Jurutung boleh faham premis ini. Dan Shah Alam tadi bangkit soal ketenangan, tenang dan sebagainya. Ya, kita sentiasa tenang. Bagi kita, kalaulah soal itu sekadar dituduh semata-mata, ia tidak boleh dijadikan dituduh, dianggap sebagai bersalah. Melalui persepsi, PAS juga menjadi mangsa persepsi. Dulu kami dituduh terima 90 juta daripada era Barisan Nasional sampai Pakatan Harapan sampai sekarang. Tak ada pun yang bukti kami terima 90 juta. Tidak ada bukti. Jadi mangsa persepsi ini adalah merupakan PAS dulu telah menerima soal masalah atau menerima implikasi daripada persepsi yang telah disebarkan. Saya kira cukup. Boleh Mas. Speaker. Shah Alam, saya kira cukup dah. Pasir Mas boleh? Boleh ya. Tak pernah lagi saya tak pernah lagi bangkit. Ini semua pemimpin senior tak guna kalau tuan-tuan. Boleh lah. Okey, terima kasih. Boleh Okey, terima kasih kepada Pasir Mas. Bang seminit je. Okey, tak apa. Pasir Mas terima kasih. Pasir Mas memainkan isu 90 juta.
Saya pun bersetuju dengan Pak Simas. Nampak nada ni lebih rasional hari inilah. Jadi saya nak tanya, kalau betul PAS difitnah, kenapakah semasa Saman di England tu ditarik balik kes itu? Kenapa? Kalau betul kita benar, kita lawan sampai kita darah terakhir baru betul. Oh, nama jihad. Apa pandangan? Lepas tu kena bayar pula ni, kena bayar 1.4 juta. Lepas saya buat report dah macam-macam. Kenapa tarik balik? Kes ni kan kuat kan? UMNO suruh ke? Soal tarik balik itu bukan menandakan PAS mengaku bersalah. Tidak. Ia tidak semestinya kita mengaku bersalah. Dia ada yurannya, dia ada legal fee yang terpaksa kita tanggung dan Kita sebagainya. jangan Pak, jangan Saman awal lah. PAS bukan merupakan parti kerajaan yang boleh untuk nak menanggung yuran yang begitu mahal yang menyebabkan Sepang membuat kesimpulan bahawa kita telah melakukan perkara tersebut. Ini satu premis atau prinsip yang salah yang telah diutarakan oleh Sepang. Bagi kita, setiap yang dituduh bersalah masih belum didapati bersalah. Bayangkan, setiap politik beberapa menteri telah pun dituduh sebagai bersalah. Adakah kita nak katakan mereka bersalah? Tidak. Prinsip kita, setiap yang disiasat, dituduh masih belum boleh dikatakan bersalah selagi mana mereka tidak dibuktikan sebagai bersalah. Prinsip itu kekal. Kalau saya boleh mencelah sekejap saja. Ya, last semua. Sekejap ni bukan soal PAS ataupun amanah di sini. Tetapi saya kagum dengan Pak Simas kerana saya ingat apabila saya di Kementerian Belia dan Sukan, dia sangat proaktif untuk memperjuangkan isu anak muda khususnya dalam meminda perlembagaan untuk mengembalikan hak mengundi kepada anak muda dalam lingkungan 18 ke 21 tahun. Saya juga kena ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua Speaker yang pada masa tersebut bukan pengurusi isi. Saya boleh katakan di sini, tanpa bantuan beliau mustahil perkara ini dapat direalisasikan dan saya masih terhutang budi kepada beliau. Persoalan saya, Pak Simas, apa yang telah pun diumumkan oleh isi adalah pelaksanaan ataupun penguatkuasaan undi 18 perlu bersekali dengan undi automatik seperti yang dipersetujui oleh Blok Pembangkang pada masa tersebut. Dan anggarannya paling lambat pada Jun tahun depan. Adakah kerajaan pada hari ini, dan saya berharap Pak Simas masih berpendirian yang sama, untuk memperjuangkan dan mempertahankan pindaan perlembagaan yang telah pun diluluskan bersekali dan bersama dalam Dewan Rakyat ini. Terima kasih. Terima kasih. Muar, kita bersetuju bukan setakat 2/3 bahkan sebulat suara pada ketika itu meminda perlembagaan memastikan undi 18 dan pengundian automatik dapat dilaksanakan. Seterusnya bakinya terpulang kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk melihat daripada aspek-aspek teknikal bagi membolehkan ia dilaksanakan. Terima kasih kepada Muar. Datuk Yang di-Pertua, Pak Simas, saya ada 2 minit lagi, Datuk. boleh sikit kalau boleh. Pendek saja. Kalaulah Yang Berhormat Pak Simas setuju dengan saya, kalaulah PAS membayar hanya legal fees untuk PAS, itu satu hal. Tetapi yang dibayar oleh PAS adalah kedua-dua legal fees. Itu menandakan PAS menerima kesalahan. Itu perlu dipaham dari sudut undang-undang. Itu terlampau teknikal untuk saya jawab kalau Selangor. Masih 15 saat. 15 saat. Tak boleh lah. 15 saat je. Saya perlu masa untuk menjawab persoalan-persoalan teknikal seperti itu. Pasti 15 saat. Pak Simas, satu, Tak ada. dua, Saya lima ada saat, satu lima minit, saat, lima saat, 47 lima saat saat, lagi. 5 saat, 5 saat je boleh. Kecuali Datuk saya Yang dulu. Pertua bersedia melanjutkan masa saya. Tolong saya rasa YB Pak Simas kesetutkan masa Ya. dia 15 saat, mau memberi laluan. Speaker bagi dia Sebenarnya Teruskan tadi- yang Sebenarnya Berhormat tadi Pak saya Simas. diberikan 2 jam. Ya. Saya minta 1 jam. Boleh tak saya Silakan. minta balik 1 jam? Silakan, Saya- silakan. Boleh Tuan Speaker, saya telah sikit speaker je, kata sikit boleh. je. Sikit je Tuan Speaker. Boleh Sikit je. Okey, terima kasih. Saya nak tanya kepada tadi YB Pak Simas dia cakap pasal seseorang tidak boleh dibuktikan bersalah kecuali seorang dianggap tidak bersalah kecuali dibuktikan bersalah. Ini panggil presumption innocent Saya tahu dalam Islam dia kata al-aslu bara'atu zimma. Ni kita dah tahu semua. Tapi adakah Pak Simas sedar kalau kita belajar undang-undang, itu presumption itu dalam kes jenayahnya. Kes civil tak macam itu. Yang kes di England tu melibatkan kes civil, saman civil, bukan jenayah. So kalau pergi mahkamah, you hujah presumption innocent, awal-awal lagi dah kalah. Jadi apa pandangan? Sikit je Pak Simas, 15 saat. Saya Minta kat speaker tambah 1-2 minit.
Tak, saya bercakap soal prinsip pandangan masyarakat terhadap PAS. Menghukum kami telah menerima 90 juta. Bukan soal kes tersebut. Bukan soal kes itu. Kes itu mempunyai prosedur yang tersendiri yang sudah pasti ditangani oleh pihak-pihak yang berkewajipan. Tapi dari isu pandangan masyarakat terhadap PAS, macam mana kita telah difitnah dan diberikan persepsi menerima dana tersebut, itu isunya. Dan kalau nak kira sudut persepsi, kami juga boleh menyatakan persepsinya sama. Mereka yang dituduh, ditangkap, disiasat oleh SPRM, semuanya Sebab tak ikut pesan Tok Guru Nik Aziz. Jangan berkawan dengan UMNO. Terima kasih Pak Simas. Tadi sebenarnya terheret isu PAS 80 juta, 90 juta ni bila Jelutong membawa tentang isu kematian arwah Adib. Jadi cara Pak Simas jawab ni ialah bahawa PAS pun terkena persepsi. Jadi maksudnya Pak Simas setuju bahawa isu Adib ni sebenarnya hanyalah isu persepsi. Ya atau tidak? Bagi kami, soal Allahyarham Adib dulu, kita telah menyatakan dengan jelas bahawa kita tidak setuju dengan pandangan Peguam Negara yang telah mendahului inquest. Tidak pernah kami sebut bahawa orang tertentu, individu tertentu telah bertanggungjawab terhadap kematian Adib. Orang ini bertanggungjawab. Tidak. Tetapi kita tidak setuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Negara. No, Yang Dan Berhormat, pada masa itu, kerajaan tidak mempertahankan. Sekarang Ketua Polis Negara mengatakan bahawa tidak ada saksi yang nampak. Apa pandangan Yang Berhormat? Baru-baru ini 2 hari yang lalu, Ketua Polis Negara mengatakan bahawa tidak ada orang yang melihat, memukul dan mencederakan sehingga kematian arwah Adib. Apa pandangan Yang Berhormat? Tidak ada orang yang melihat, belum pasti bahawa ia tidak dibunuh. Itu saja. Ketua Polis Negara tidak Sebab itu saya menafikan ia katakan dibunuh. kita perlu minta menteri berkenaan supaya tindakan diambil. Itu adalah pendirian kami dulu, kini dan selama-lamanya. Ya, saya setuju dengan pandangan Jelutong. Dah betul lah. Kita minta supaya tindakan diambil dengan segera. So, tidak ada masalah. Terima kasih Jelutong.